Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Zulfitri Yusof. Anda sedang menonton Fokus minggu depan. Apakah yang bakal menjadi tumpuan dan juga perhatian, khususnya kami di Bilik Berita dan juga tumpuan kepada anda yang melihat dan juga menjadi bahan bualan sepanjang minggu hadapan. Sudah pasti ada beberapa peristiwa yang bakal berlaku pada minggu depan. Pertamanya ialah Hari Raya Aidiladha yang bakal disambut pada 29 Jun ini, tapi Hari Wukuf di Arafah pada 27 Jun, diikuti 28 Jun di Arab Saudi menyambut Hari Raya Aidiladha, dan sudah pasti festive season dan juga mood untuk percutian dan juga balik kampung itu akan memuncak minggu hadapan. Selain daripada itu, ada beberapa juga peristiwa ataupun persidangan di peringkat tertinggi akan dilangsungkan pada minggu depan, termasuk juga dengan lawatan Perdana Menteri ke Laos pada 26 dan juga 27 Jun ini. Namun begitu, cakap-cakap kedai kopi dan juga kerancangan ahli politik sudah pasti tertumpu kepada 6 negeri yang bakal keluar memilih untuk pilihan raya negeri. Orang-orang politik sudah pasti sibuk dan juga pada energi ataupun tenaga paling tinggi untuk memenangi undi-undi pada kali ini, di mana Kelantan secara rasmi sudah membuarkan Dewan Undangan Negeri pada hari Khamis lepas, diikuti dengan negeri Selangor pada semalam 23 Julai. Ini akan diikuti oleh negeri Pulau Pinang dan juga Kedah, di mana Menteri Besar Kedah pada minggu lalu juga mengatakan bahawa akan mempersembahkan dan juga mencadangkan untuk Dewan Undangan Negeri Kedah akan dibubarkan pada 28 Jun ini. Begitu juga dengan Pulau Pinang, selain Negeri Sembilan yang bakal menyaksikan tarikh 30 Jun untuk dibubarkan, dan kita masih lagi menunggu negeri Terengganu untuk melihat tarikh dan juga situasi ataupun adakah ianya akan terbubar secara automatik. Saya akan bersama dengan Dr. Mazlan Ali. Beliau merupakan penganalisis politik dan juga pensyarah kanan di Universiti Teknologi Malaysia UTM. Tapi sebelum saya berbincang dengan lebih panjang, kita ikuti beberapa fakta menarik khususnya mengenai dua negeri yang sudah pun terbubar secara rasminya Dewan Undangan Negeri, iaitu di Selangor dan juga di Kelantan. Kita saksikan paparan grafik ini. Demikian paparan grafik yang kami tunjukkan mengenai negeri Kelantan dan juga Selangor. Mungkin sedikit berbeza dengan infografik yang anda sering lihat dan juga tonton setiap kali pilihan raya akan berlaku. Kita mungkin lihat kepada berapakah jumlah kerusi, berapakah jumlah penduduk dan sebagainya. Tapi kami memberikan dan juga memaparkan analisis kepada hal-hal yang berkaitan dengan kependudukan, seperti jumlah stesen minyak, jumlah
kedai runcit dan sebagainya, kerana ini akan membuktikan dan juga melihat kepada kompleksnya masyarakat itu di sesuatu negeri tersebut. Saya ingin bersama dengan Dr. Mazlan Ali, pensyarah kanan Universiti Teknologi Malaysia dan juga penganalisis politik. Doktor, katanya baru pulang dari negeri Kedah, kata medan yang bakal menjadi battle ground untuk pilihan raya negeri kali ini. Ini minggu-minggu terakhir untuk ahli politik bermuafakat dan juga memutuskan dan memuktamadkan anda bertanding dekat mana, di mana akan diletakkan dan sebagainya. Justru adakah kita akan melihat naratif politik yang lebih kuat pada minggu hadapan ataupun mereka lebih senyap supaya memastikan bahawa percaturan itu tidak dihidu oleh pihak lawan? Ya, Zul, 6 negeri yang akan menentukan keputusan parti mana yang akan menerajui negeri-negeri ini. Saat ini ahli-ahli politik mereka sedang berada pada satu garis kritikal, iaitu apabila berlaku garis coalition yang baru. Yang paling menarik adalah Barisan Nasional yang bergabung dengan Pakatan Harapan. Tentu mereka memerlukan keserasian dan juga persefahaman dalam menentukan siapakah yang akan bertanding di kawasan-kawasan yang akan dipersetujui. Dan tidak kurang pula juga apabila Tun Mahathir sudah ada kerjasama dengan PAS dan juga Perikatan Nasional, juga akan menggariskan siapa yang akan bertanding, tempat dan di mana. Dan perkara ini adalah sangat kritikal pada masa ini. Saya fikir ahli-ahli politik mereka sedang mencari formula penyelesaian yang terbaik untuk pastikan mereka mempunyai satu pasukan yang padu, khususnya untuk memastikan pertemuan dua penjuru dalam pilihan raya di 6 negeri yang sangat menarik ini. Dr. Mazlan, kita melihat kepada saintis politik ataupun percaturan analisis politik yang kadang-kala agak sukar untuk dihadam oleh rakyat. Namun soalannya, bagaimana partisipasi rakyat khususnya untuk pilihan raya negeri ini? Di sebelah pihak mereka bercerita mengenai betapa gairahnya mereka untuk memeluk kuasa itu setelah mungkin kehilangan beberapa bulan yang lalu. Tapi di kalangan rakyat, adakah mereka merasakan ada keterujaan yang sama untuk keluar mengundi, untuk pulang ke kampung, atau mereka merasakan bahawa cukuplah dah PRU hari itu? Ya, inilah dilema yang sedang dihadapi kerana nampaknya negara kita ini amat kerap berlaku pilihan raya. Beberapa tahun lepas di Melaka, kemudian di Johor, kemudian diikuti pilihan raya di Sarawak, kemudian pilihan raya umum. Tak lama, 7 bulan sekarang nak berdepan lagi dengan 6 pilihan raya. Saya fikir sekarang rakyat mereka perlu kepada fokus sebuah kerajaan yang dapat memastikan kestabilan negara, kerana rakyat sudah agak lama berada dalam situasi ketidakstabilan. Dan sepanjang 7 bulan yang lalu apabila tertubuhnya kerajaan perpaduan ini, nampaknya kestabilan itu sudah dikecapi kerana kerajaan ini ada 148 kerusi, iaitu cukup 2/3, mewakili Semenanjung dan juga daripada parti-parti Sabah dan Sarawak. Namun kerajaan yang ada ni juga digugat oleh pembangkang yang juga adalah kuat, yang mereka mungkin mampu untuk menawarkan sesuatu kepada rakyat. Jadi dalam keadaan situasi yang rakyat mungkin agak keliru ini, saya menyarankan kepada rakyat supaya mereka bertenang dan rakyat harus menerima realiti bahawa mereka perlu memilih 6 buah kerajaan negeri, dan itu adalah tanggungjawab mereka. Mereka mesti berpartisipasi, meskipun kerap nak balik kampung ini, raya haji balik kampung, lepas ni nak balik lagi, tentulah akan memakan kos yang banyak. Maka rakyat perlu membuat perancangan, kerana yang penting adalah pemilihan kerajaan inilah yang akan menentukan nasib mereka 5 tahun akan datang di 6 buah negeri yang akan dilaksanakan pilihan raya negeri masing-masing. Berbanding dengan pilihan raya umum, sentimen tempatan, sentimen kenegerian itu cukup menebal buat anak-anak rantau contohnya. Dari bagi penganalisis politik seperti Dr. Mazlan, bagaimana ini mungkin menjadi satu pemacu kepada mereka untuk berpartisipasi, atau akan lebih lagi semangat kenegerian itu
untuk melihat perubahan ataupun mengekalkan status quo yang ada. Sejauh manakah ini diulangi ataupun digunakan dengan baik oleh parti-parti politik yang bakal bertanding? Ya, kalau kita lihat pada track record, yang lepas biasanya pilihan raya kecil ataupun pilihan raya negeri kurang mendapat sambutan. Daripada rakyat mungkin mereka melihat tidak ada kepentingan melebihi daripada pilihan raya umum. Kerana sepanjang selepas kita merdeka, negara kita konsisten melaksanakan pilihan raya serentak, iaitu antara pilihan raya parlimen dan pilihan raya negeri serentak kecuali negeri Sarawak dan satu ketika negeri Sabah. Tapi selepas itu nampaknya pilihan raya itu dilaksanakan serentak dan tidak ada banyak masalah. Tetapi akhir-akhir ini, mutakhir ini ada pilihan raya negeri, ada pilihan raya umum dan kita lihat di Melaka dan juga negeri Johor, peratus keluar mengundi adalah sangat rendah. Dan adakah pilihan raya yang akan dilaksanakan beberapa ketika lagi ini juga akan menerima nasib yang sama? Adakah pengundi-pengundi luar tidak akan balik ke negeri masing-masing? Sekiranya peratus turn out daripada pengundi luar ini tidak seperti pilihan raya umum yang lalu, mungkin akan ada parti-parti politik yang akan terjejas. Akan mempengaruhi keputusan, mungkin akan berlaku kejutan dan perubahan-perubahan politik yang berlaku selepas 7 bulan ini menyebabkan sukar untuk kita meramalkan apakah yang akan bakal berlaku dalam pilihan raya di 6 negeri ini. Tetapi satu perkara yang harus kita fahami adalah ada negeri-negeri di mana anak-anak negeri yang sangat tinggi sentimen tempatan itu, mungkin mereka walau sebelah kaki mereka akan balik untuk mengundi. Bagaimanapun parti-parti politik tidak boleh mengambil mudah, mereka mesti menggalakkan kempen untuk anak-anak perantau ini pulang mengundi menunaikan tanggungjawab mereka masing-masing. Dr. Mazlan, analisis dan juga temu bual dilakukan oleh pengkaji-pengkaji politik seperti Dr. Mazlan sendiri. Namun begitu, dinamik politik di negara ini juga sudah berubah sejak 5 tahun yang lepas. Orang politik seringkali melihat kepada keputusan pilihan raya yang lalu untuk memberikan justifikasi kemampuan dan juga kehebatan mereka. Namun, rakyat juga menghadam pelbagai isu daripada perspektif yang berbeza. Apa kesukaran bagi penganalisis politik seperti Dr. Mazlan sendiri untuk melihat satu trend dan juga kemahuan politik dalam satu-satu masa yang memberikan refleksi kepada keputusan itu nanti? Kerana kalau kita mengambil kepada tempoh waktu, apa yang berlaku dalam tempoh 7 bulan ini dan juga apa yang bakal berlaku sepanjang bulan Julai dan juga Ogos nanti, mungkin akan ada perkara dan juga dinamik yang berbeza-beza. Apa yang kalau dapat kita kongsikan, Dr. Mazlan? Ya, lazimnya kami orang akademik ini, apabila kami membuat tinjauan di lapangan, kita menggunakan 2 kaedah. Yang pertama, kualitatif. Kualitatif ini kita mengumpulkan beberapa responden kita dalam focus group discussion dan kita akan berbincang dan juga kita sasarkan responden-responden tertentu yang penting, misalnya ketua kampung, pemimpin politik tempatan, orang-orang yang ada kepentingan dalam masyarakat. Kita dapatkan maklumat daripadanya kerana mereka adalah orang yang pakar di kawasan mereka yang tahu tentang sentimen yang berlaku itu. Kaedah yang kedua biasa kita guna adalah melalui survey. Kuantitatif. Survey ini dengan kita mengambil sejumlah sampel yang ditentukan menurut pengukuran metodologi kajian di universiti. Dan kita akan turun ke ground dan kita mengambil sampel secara rawat berstrata dan kita padankan dengan demografi, jantina, umur, kaum, lokaliti dan sebagainya untuk memastikan data kita itu valid, data kita mewakili tempat yang kita kaji. Dan hasil daripada kajian itu biasanya dia akan menunjuk arah kepada kita. Namun harus dipahami bahawa sesebuah kajian itu tidak patut kita faham sebagai satu cara untuk meramal politik ini. Kita buat kajian ini sebenarnya kita nak melihat apakah yang berlaku pada masa itu. Dan daripada dapatan kajian itulah kita sarankan kepada parti-parti politik dan juga ahli-ahli politik ini supaya mereka melakukan pembetulan.
Misalnya dapatan kajian menyatakan orang muda sekarang condong kepada parti begini-begini. Jadi apakah yang patut mereka buat untuk menarik kaumnya, umurnya, lokalitinya, pendidikannya, B40, M40 atau T20, bagaimanakah trend? Daripada itulah ahli-ahli politik akan menyelesaikan masalah itu. Tetapi pemboleh ubah politik ini kadang-kadang berlaku dengan cepat. Misalnya 2 minggu sebelum tarikh memuat undi, dia boleh mengubah suasana. Misalnya contoh mudah Zul, ya, dalam pilihan raya 15 yang lalu, hanya 5 hari sebelum pengundian, nampaknya anak-anak muda 18 tahun mula condong cenderung kepada Perikatan Nasional kerana mereka sangat dipengaruhi oleh TikTok, media TikTok. Kerana kajian-kajian saya lepas menunjukkan bahawa anak muda ni dia tidak ada informasi politik. Jadi kekurangan maklumat politik ini dia tidak boleh dihazam dalam masa yang cepat melalui artikel, melalui ceramah dan sebagainya. Cara yang paling mudah untuk anak-anak ini adalah mereka melihat TikTok. TikTok ni satu aplikasi platform media sosial yang paling menarik kerana dia adalah video pendek kurang 1 minit. Dan mesej yang disampaikan ahli-ahli politik boleh mempengaruhi mereka dengan mudah. Dan Perikatan Nasional nampaknya pada PRU 15 itu berjaya menggunakan sepenuhnya kelebihan platform TikTok ini menyebabkan banyak anak muda menyokong mereka. Dan saya telah cek skor sheet di negeri Terengganu, di Kelantan, di negeri Kedah dan juga negeri-negeri yang lain, umumnya Perikatan Nasional dapat menguasai pengundi-pengundi muda. Tetapi selepas itu masih sama, saya fikir berubah lagi dengan naratif yang dibawa oleh Perdana Menteri yang akrab dengan orang-orang muda sekarang. Pergi ke universiti, pergi bertemu dengan masyarakat, nampaknya mendapat respon yang baik. Mungkin juga dia boleh menjadi satu platform yang boleh mengubah arah sokongan orang muda ini. Sebab tu saya kata politik ini dia sangat elastik dan kesukaran bagi kami penyelidik ini adalah fenomena itu boleh berubah dengan cepat, pemboleh ubah yang boleh tumbuh dengan begitu banyak, itulah yang menyukarkan. Walaupun kadang-kadang ada juga jangkaan kita itu masih menepati daripada asas kajian yang kita buat. Pendek kata, perubahan itu juga berlaku seperti mana anda scroll up di TikTok itu juga. Dr. Mazlan, saya nak berhenti lihat seketika dahulu, tapi selepas ini kita mungkin dapat perincikan. Apakah yang ada pihak yang mengatakan bahawa mereka maharaja di TikTok dan seolah-olah itu sudah dapat menguasai seluruh undi. Tapi sentimen negeri, sentimen tempatan perlu diambil kira dalam pilihan raya negeri kerana ini berbeza di peringkat nasional juga. Bagaimana pula dengan pencapaian kerajaan-kerajaan negeri yang memiliki scorecard mereka masing-masing. Itu kita bincangkan selepas ini. Kita berhenti lihat seketika dahulu. 6 negeri bakal memilih untuk pilihan raya negeri di Selangor, Negeri Sembilan, Pulau Pinang, Kelantan, Kedah dan Terengganu. Dan sudah pasti tarikhnya belum kita ketahui, tetapi 2 negeri setidak-tidaknya sudah secara rasmi dibubarkan secara rasmi Dewan Undangan Negeri, iaitu Kelantan dan juga Selangor. Kita melihat juga kepada negeri-negeri lain pada minggu-minggu akan datang. Saya bersama dengan Dr. Mazlan Ali, penganalisis politik dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Dr. Mazlan menyebut mengenai kuasa TikTok dan juga bagaimana mengherutkan pilihan para pengundi. Dan ini juga secara selesanya digelarkan oleh ahli-ahli politik Perikatan Nasional. Mereka begitu menguasai TikTok. Namun begitu, Dr. Mazlan mengatakan bahawa orang muda juga seperti mereka konsum dan juga scroll di TikTok itu, semudah itu juga mereka mengubah keputusan mereka di saat-saat akhir. Justru apa yang benar-benar mempengaruhi mereka nanti? Adakah kita dapat membacanya pada ketika ini atau kita perlu menunggu ke saat-saat akhir dan itu memerlukan pecutan juga strategi ahli politik yang lebih dinamik di waktu-waktu yang mendatang? Ya, so, dalam kajian-kajian kami yang lepas, kita mendapati bahawa sifat orang muda ni berbeza dengan orang dewasa macam kita lah. Macam saya ni, orang dewasa, sukar untuk dipengaruhi oleh sesiapa pun. Tetapi tidak bagi anak muda. Anak muda 18 ke 25 tahun ini adalah mereka yang dalam pertumbuhan pemikiran yang sangat mudah untuk dipengaruhi, untuk didoktrin mana-mana pihak.
Dan orang-orang muda ini biasanya mereka bergantung kepada sumber-sumber terutama orang-orang yang boleh dipercayai. Kajian-kajian kita menunjukkan bahawa lazimnya orang yang dipercayai oleh orang muda ini adalah rakan sebaya mereka. Juga orang yang rapat dengan keluarga, dan pada masa yang sama orang muda ini dia sangat terpengaruh dengan sesuatu yang diwujud di dalam media sosial. Kerana banding dengan kita orang dewasa ini, kita sudah ada pengalaman. Kalau kita tengok beberapa dokumen dalam media sosial, kita boleh menilai dah betul atau tidak betul. Tetapi bagi orang muda, mereka suka untuk tentukan adakah maklumat itu betul atau tidak betul. Dan tambahan pula apabila orang yang berada dalam platform media sosial itu digambarkan sebagai orang yang sangat meyakinkan, perwatakan yang boleh dipercayai, misalnya anak-anak muda ni akan percaya. Kerana itu TikTok ini kalau disalahguna, dia boleh menjadi satu platform yang berbahaya. Misalnya platform media sosial memainkan isu-isu agama dan perkauman misalnya. Anak-anak muda ni percaya, maka mungkin boleh membawa salah tafsiran kepada mereka dan pada masa yang sama dia sangat memberi mudarat kepada negara kita untuk jangka masa panjang. Jadi pada saya, ahli-ahli politik perlu menggunakan media sosial ini secara lebih bertanggungjawab dengan bagaimana cara untuk mempengaruhi pengundi tidak salah di segi demokrasi tetapi dengan menyalurkan maklumat-maklumat yang betul. Saya lihat komitmen Perdana Menteri misalnya, bila bertemu dengan mahasiswa, beliau mendengar dan pada masa yang sama rakyat, orang muda di mahasiswa boleh memberi pandangan secara direct dengan Perdana Menteri dan beliau merespon. Jadi bagi saya, itu juga adalah satu cara bagaimana untuk menarik orang-orang muda ini. Orang muda ini perlu disentuh, disantuni. Dan sekiranya kita ada hubungan yang baik dengan orang muda ini, mereka akan memberi kepercayaan dengan mudah. Sebab itu saya sarankan kepada parti-parti politik perbanyakkan pertemuan dengan orang muda ini. Tak kira kerajaan ataupun pembangkang juga, mereka boleh menemui anak-anak muda ini melalui aktiviti-aktiviti secara berkumpulan sebagaimana yang Perdana Menteri buat akhir-akhir ini. Dr. Mazlan, saya mungkin berbaki dalam kurang 3 ke 4 minit, tapi apa game changer untuk pilihan raya negeri kali ini? Adakah kita akan mengulangi naratif politik yang lama, masih lagi bergantung kepada tokoh-tokoh politik yang tertentu untuk mengangkat ataupun menghidupkan mood rakyat untuk keluar mengundi, ataupun bagaimana sebenarnya? Apa resepi untuk ada game changer itu? Apa yang akan menentukan untuk pilihan raya negeri ini? Ya, betul. Kita lihat parti-parti politik ni ada kelebihan kekurangannya. Ada parti-parti politik yang di dalamnya kepimpinan yang lama, tetapi walaupun lama tetapi masih mampu untuk menarik sokongan. Misalnya Datuk Seri Anwar sendiri pun sudah rasanya sudah 74 tahun dan sudah lama dalam politik. Menarik sokongan pelbagai umur. Malah orang muda pun juga tertarik kepadanya. Di dalam parti PKR banyak pemimpin-pemimpin muda. Tidak kurang juga UMNO juga mempunyai pemimpin-pemimpin muda yang dinamik dan PAS sekalipun. PAS bersatu, mereka juga mempunyai kepimpinan-kepimpinan yang boleh diketengahkan. Jadi bagaimanakah cara untuk parti-parti politik ini menarik perhatian orang muda? Pertama, mesti memahami kehendak orang muda itu sendiri. Memahami rakyat, keperluan rakyat, dan pemimpin ini mestilah fokus kepada sesuatu yang rakyat melihat praktikal. Kenapa mereka patut memilih parti itu? Bawa hujah dan bawa alternatif, apakah program yang mereka nak bawa, supaya janji-janji mereka termasuk dalam manifesto itu sesuatu yang real, yang rakyat akan melihat itu adalah sesuatu yang munasabah untuk mereka memberi respon dan menyokong dalam pilihan raya dalam terjemahan bentuk undi tersebut. Dr. Mazlan, pemimpin politik juga sering mengatakan bahawa bakal melakukan pengumuman demi pengumuman untuk memberikan impak kepada pemilihan pada PRN nanti. Adakah kita bakal menyaksikan akan ada pengumuman-pengumuman besar oleh ketua-ketua parti politik pada minggu-minggu mendatang? Ya, itu adalah satu cara yang boleh menyebabkan orang menarik. Boleh menarik perhatian. Misalnya katanya ada
Contohlah kita dengar ada 10 panglima yang akan yang akan membuat pengumuman dan sebagainya, ataupun mungkin ada satu penisytiharan yang boleh menyebabkan landscape politik boleh berubah dengan serta-merta. Ini sebenarnya adalah satu trik, satu kaedah yang ahli-ahli politik, kemahiran ahli-ahli politik, bagaimana mereka nak mencungkil khalayak pengundi ini supaya mereka alert kepada pilihan raya. Dan itulah sebenarnya yang berlaku di negara-negara maju pun. Mereka ada cara yang berupa gimmick yang agak sederhana yang boleh diterima. Sesiapa dalam era sekarang mempunyai kreativiti seperti itu, mereka berupaya untuk menarik sokongan dan boleh memberi hasil yang baik dalam keputusan pilihan raya. Namun adakah itu dapat membangkitkan kegairahan masyarakat untuk bercerita politik? Kita dah cerita politik dah banyak dah ni. Minggu depan nak raya haji dan sebagainya. Adakah ini masih lagi dapat membantu mereka untuk membuat keputusan kepada kritikal, ataupun mereka masih tunggu dan lihat sehinggalah tahu tarikh pilihan raya negeri ni bila? Pengundi ini berbeza-beza, Zul. Ada kumpulan partisipan, ada kumpulan subjek, ada kumpulan parokia. Kepelbagaian segmen ini akan memberi respon yang berbeza. Misalnya orang subjek, contohnya pengundi subjek ni, mereka penuh taat setia, mereka akan tetap menyokong parti yang telah mereka tanamkan dalam fikiran mereka. Tetapi tidak bagi partisipan. Partisipan ini dia melihat, dia tunggu dan lihat, dia membuat keputusan akhir berdasarkan kepada isu-isu yang wujud, dan partisipan ini adalah satu jumlah pengundi yang besar. 65% pengundi sekarang adalah partisipan. Dia akan menilai adakah pemimpin ini bercakap benar, adakah pemimpin ini boleh diharapkan, adakah pemimpin ini dia mampu untuk menunaikan janjinya. Pengundi partisipan, sebahagian daripada mereka juga adalah atas pagar. Mereka ini sebenarnya tidak taat setia kepada mana-mana parti, tetapi mereka mengukur berdasarkan prestasi dan juga KPI serta hujah-hujah yang meyakinkan untuk mendapatkan undi mereka. Maksudnya panjang lagi untuk kita melihat kepada naratif yang sebenar dan juga mencongak semula apa yang bakal ditentukan oleh rakyat. Kita baru ketahui bahawa negeri-negeri ini bakal membubarkan parlimen, Dewan Undangan Negeri, tapi tarikh-tarikh rasminya akan diumumkan kemudian. Mungkin ada 2-3 minggu lagi. Terima kasih Dr. Mazlan Ali kerana sudi bersama kami dalam Fokus minggu depan pada hari ini. Kepada anda, mungkin terus saja bersama kami di platform digital kami di astroawani.com untuk segala perkembangan terkini. Sekian saja Fokus minggu depan untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi.